الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من اللهم اجعلنا من اللهم اجعلنا من المخلصين له. اللهم اجعلنا من المؤمنين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم احينا بحياة العلماء وامتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. قال مصنف tanbihun. Ini suatu penjagaan. Tanbihun maknanya suatu penjagaan. Ketahui olehmu bahwasanya hormat Quran dan segala kitabul munzilah. Apa dia kitabul munzilah? Ni kitab yang diturunkan oleh Allah. Apa kitab itu? Zabur, Taurat, Injil dan suhuf-suhuf tu. Dan kitabul hadis. Dan segala kitab ilmu syarak. Iaitu sabit ia, ni sungguh ia. Dengan ijma' ulama'. Kemudian daripada nas Quran dan hadis. Semua ni wajib kita hormat. Quran, kitab-kitab yang diturunkan dari Allah kepada rasul-rasul itu. Dan hadis-hadis. Dan kitab-kitab ilmu syarak. Wajib dijaga, dipelihara. Dalilnya firman Allah Ta'ala. La yamassuhu illal mutahharun. Artinya tiada menyentuh akan Quran melainkan segala mereka yang disuci akan mereka itu daripada hadas dan najis. Quran ni tak boleh disentuh tanpa ada wudu. Dan wajib bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Sentuh Quran tanpa wudu dosa. Dalilnya la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya, yang menyentuh Al-Quran itu melainkan orang-orang yang bersuci. Ini orang yang bersuci daripada segala hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Maka adalah satu kaum
yang dinamakan kaum Wahabi itu, dia kata sentuh Al-Quran tidak wajib berwudu. Dia kata ayat la yamassuhu illal mutahharun itu tidak boleh menyentuhnya. Nya tu bukan kembali kepada Quran kata dia. Iaitu kembali kepada Lauhul Mahfuz. Jadi nak sentuh Lauhul Mahfuz tu kena ada wudu. Sentuh Quran tak apa tak ada wudu. Nak tanya dia siapa nak lentuh Lauhul Mahfuz tu? Duk taman Naam dia tahu. Itu satu soalan. Baik. Kalau dia kata tak boleh menyentuh, yang boleh menyentuh Lauhul Mahfuz ni malaikat-malaikat ya, manusia dah. Jadi kita tanya ada soalan yang kedua, adakah malaikat yang tidak bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar? Adakah malaikat yang berjunub? Adakah malaikat yang kencing dan berak? Baik. Hujah yang kedua untuk menolak puak-puak ni. Tak ada malaikat yang berjunub. Malaikat semuanya suci. Semuanya golongan mutatahhirin. Golongan orang yang bersuci. Yang ketiga, sebelum ayat la yamassuhu illal mutahharun itu, ada satu ayat yang berbunyi tanzilum min rabbir rahim, diturunkan oleh Allah akan dia diturunkan akan dia dari Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi yang diturunkan tu Al-Quran ke Lauhul Mahfuz? Yang diturunkan tu. Dan yang diturunkan dia iaitu apa tu? Dia siapa? Lauhul Mahfuz ke Quran? Dari Quran yang Maha Pemurah. Tanzilum min Rabbir Rahim. Maka tentu yang turun tu Quran. Bukannya Lauhul Mahfuz. Lepas tu baru datang ayat ini la yamassuhu ilal mutahharun. Jadi boleh menyentuhnya, makanya tu tentulah kembali kepada Quran. Illal mutahharun. Melainkan yang bersuci. Jadi kalau ikut faham Wahabi, kita dengan malaikat bersih kita lagi lah daripada malaikat. Pasal apa? Pasal malaikat ada yang bersuci, ada yang tak bersuci, ada boleh sentuh, ada tak boleh sentuh. Kita manusia ni tak bersuci pun boleh sentuh. Mana kata kita lagi mulia daripada malaikat. Ini yang keempat ni, faham. Ya, menurut faham orang Wahabi lagu tu. Sebab tu orang Wahabi Quran dia letak kat lantai, dia tak kisah. Bagi dia sama macam buku-buku biasa. Jadi kalau pernah mendengar orang berkata Quran itu tidak wajib berwuduk untuk menyentuhnya, jaga takut tu kaum Wahabiyah. Kaum Wahabi yang meremehkan Quran. Jadi kita orang ahli sunnah wal jamaah berkata wajib menyentuh Quran dengan menyucikan diri dari dua jenis hadas. Sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Itu yang pertama. Dan wajib kita muliakan Quran kalau kita susun di dalam almari. Hendaklah Quran tu di atas rak. Yang teratas sekali. Mestilah duduk di atas rak yang teratas sekali. Dengan tak di bawah. Jangan samakan dia dengan majalah. Jangan samakan dia dengan surat khabar berita hairan. Mesti dia duduk di atas sekali. Quran duduk atas. Nombor 2 kitab hadis. Nombor 3 baru kitab-kitab syariat, tauhid, fiqah, tasawuf. Lepas tu kitab-kitab ilmu alat. Di bawah sekali tu barulah kitab-kitab yang bukan kitab agama seperti majalah. Ya.
majalah-majalah yang diharuskan oleh syarak melihatnya. Majalah-majalah yang tak diharuskan melihatnya, maka jangan disimpan di dalam rumah. Malaikat rahmat tidak masuk, maknanya tidak merahmati, tidak mendoakan rahmat kepada ahli rumah tersebut. Jadi ada buku-buku, surat khabar ke, apa juga gambar yang tak ketahuan, wajiblah dibakar, dibuang, dibakar. Dan lagi firman-Nya, wa innahu dan lagi firman-Nya, wa innahu lakitabun azizun la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakim hamidin. Artinya bahawasanya Quran iaitu kitabullah yang elok lagi yang maha, yang mulia. Lagi yang mulia yang tiada datang akan dia sesuatu yang membatal akan dia daripada hadapannya dan daripada belakangnya, yang diturun akan dia daripada Tuhan yang mempunyai hikmah pada segala perbuatannya dan hukumnya. Lagi yang dipuji pada zatnya dan pada segala sifatnya dan pada segala perbuatannya. Dan sabda Nabi SAW, Man jahada ayatan minal Qur'ani faqala halla darbu unuqih. Artinya barang siapa mengingkar ia akan satu ayat daripada Quran, maka sesungguhnya halal palu tengkuknya, yang dipukulkan tengkuknya, dipotong tengkuknya. Palu di sini mana dipotong. Dengan pedang. Artinya kerana murtad ia dengan dia. Hina Quran murtad. Dan tak kala lalu Nabi SAW pada jalan dan melihat ia dengan kitabullah tercampak pada bumi. Maka berkata ia, la'anallahu man fa'ala hadha. Apa? La tada'u kitaballahi illa mawadi'ah. Artinya telah melaknat oleh Allah Ta'ala akan seseorang yang mencampak ia akan kitab Allah atas bumi. Jangan menghantar sekalian kamu akan kitabullah melainkan pada tempatnya. Jangan kamu letak kitabullah itu pada satu tempat, melainkan hendaklah diletak di tempatnya, tempat yang kita sediakan khas. Letak merata-rata, tak atas bangku, tak atas kursi, atas sofa, atas lagi tak atas lantai. Baik. Dan telah berkata Syekh Ibn Hajar di dalam Kitabul I'lam. Ibn Hajar mana ni? Ibn Hajar Al-Haytami. Wa minha
Buat. Apa? Apa makna? Wa minha ilqa'ul mushafi fil qazurat bi ghairi uzrin yadullu ala adamil istihza'i. Oh, tak nampak. Labu. Apa dia tulis? Kita buat kitab. Tak nampak macam dia. Labu. Apa dia tulis? Labu juga. Boleh. Tak nampak? Ha? Tak nampak eh? Makna dia pun. Wal ihanati bihi. Campur. Boleh. Wa mithluhu kutubul hadisi wala uluma wala ulumus syar'iyyatu. Nampak tulisan. Cuma diberi makna. Au alatuha. Kitab-kitab ilmu alat. Au alatuha, iaitu kitab-kitab ilmu alat. Apa lagi? Au waraqatu fiha. Fi hasmun mu'azzamun min asma'illahi ta'ala. Au isma'ul anbiya. Au isma'ul malaikah. Au isti'maluhu fi ghairi ma wudi'a lahu biqasdil
istighfafi biqasdi bil qas biqasdil istighfafi wal istihza'i bihi ka qawlihi indal wazni awil kaili wa idza kalu idza makna dan isti'an wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiruna aw qala innahu alatul fasad wal lahwi aw hikatihi aw hikayatu gitu. Kitab hikayat aw hikayatu Jibril faqad. Artinya setengah daripada segala perkara yang jadi kafir, iaitu yang pertama campak akan Quran di dalam kotor-kotor najis. Ada ia atau suci yang dilewati akan dia dengan ketiadaan uzur yang menunjuk ia atas ketiadaan bersenda-senda dan menghina-hina dengan dia. Dan seumpama mushaf, iaitu segala kitab hadis dan segala kitab ilmu syara' atau segala kitab alatnya. Apa dia kitab alat? Kitab ilmu alat. Kitab ilmu alat ni apa dia? Iaitu seperti kitab nahu, kitab saraf, kitab mantik, balaghah, bayan, ba'di', ma'ani. Itu semua namanya kitab-kitab ilmu alat. Apa maksud alat di sini? Iaitu alat untuk memahami bahasa Arab. Alat, ilmu alat untuk memahami bahasa Arab ni ialah ilmu nahu, ilmu saraf, mantik, balaghah, bayan, badi', ma'ani dan sebagainya. Ya. Itu namanya ilmu alat. Atau satu warakah, ini satu helai, lembaran, surat, kertas. Yang ada padanya satu nama yang dimuliakan dia pada syarak. Daripada segala nama Allah Ta'ala, atau nama anbiya, atau nama malaikat. Sehelai kertas surat khabar umpamanya. Dia tulis Allah situ. Hari ni banyak kita tengok. Orang bungkus nasi lemak dengan kertas surat khabar. Lepas tu, lepas makan nasi lemak, buang. Orang pijak-pijak. Di kertas tu dia ada tulis insya-Allah. Dia ada tulis nama ya Allah Ta'ala. Dia tulis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumi pun samalah. Mafhum dia sama juga dengan yang Arab tu. Tak boleh. Dibuang mata-mata. Lepas tu kalau kita nak pergi berkelah mana-mana, nak bungkus barang, nak guna kertas surat khabar. Ya. Tengok dulu apa dia tulis. Ada tak artikel agama di kertas surat khabar? Kadang-kadang ada ruangan agama, ada mafhum ayat Quran di situ. Ada mafhum hadis Nabi di situ. Ada nama Nabi Muhammad di situ. Tulis Rumi. Tulis Rumi pun sama lah dengan Arab. Mafhumnya sama. Maka kita pijak hukumnya haram. Kita buang hukumnya haram. Kita buat lapik periuk hukumnya haram. Faham tak?
Dia selambur sambil goyang kaki. Dia mengaji ke dia berangan dia tahu. Ataupun nama malaikat, ada nama Nabi, ada nama malaikat. Atau diistimal akan mushaf. Diistimal tu. Awistimaluhu. Apa maksud diistimal? Atau diistimal mana dia atau digunakan. Akan mushaf. Akan mushaf. Baca mushaf. Atau diistimal akan mushaf pada yang lain daripada pekerjaan yang dihantar akan dia baginya dengan qasad meringan-ringan dan mengolok-olok dengan dia. Jadi digunakan ayat-ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi untuk buat olok-olok main. Buat senda gurau. Seperti kata seorang pada ketika menimbang ia akan suatu atau menyukai ia akan suatu. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsiruna. Apa maksud dia? Atau berkata ia akan bahawasanya Musa itu alat fasad. Apabila menimbang olehmu atau dan menimbanglah mereka itu yakhsiruna, menipu mereka itu. Contohnya apa dia? Mata ni pedih pula. Allah yakhsiruna merugi. Mengurangi orang-orang dan apabila menimbang mereka itu akan suatu perkara yang ditimbang, maka mengurangi mereka itu, mengurangi timbangan. Maknanya tengah-tengah duk timbang barang tu, dia baca ayat Quran untuk buat olok-olok main. Ya, untuk buat olok-olok main dengan ayat Quran. Hari ni banyak orang hari ni buka kedai. Buka ayat Quran. Yang jaga kedai tudung pun tak pakai. Orang perempuan. Buka ayat Quran. Sembahyang pun tak. Tapi itu taklah nama menghina. Dia niat apa bagi lari. Tapi sekurang-kurangnya itu menggunakan ayat Quran untuk tujuan dunia. Satu ketika Imam Hanafi ni dia nak buka kedai. Dia suruhlah kuli dia buka pintu. Masa kuli dia nak buka pintu, kuli ni bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca kuat-kuat. Macam nak taranum Quran tu. Jadi Imam Hanafi tanya dia, kenapa kau baca kuat no? Dia kata, tuan, mudah-mudahan bila ada orang dengar, dia nak masuk kedai kita dan beli barang kita. Jadi lakulah kedai kita ni. Oh, kalau lagu tu, hari ni kita tutup kedai, cuti. Hari ni kita tutup kedai, cuti. Dia pun tutuplah kedai. Pasal apa tu? Dia gunakan ayat Quran untuk menarik perhatian orang. Itu namanya riak. Hari ni ramailah orang riakkan ayat Quran ni supaya menarik orang masuk, tunjuk kata dia baik.
Nak tunjuk kata dia tu orang baik-baik, kedai dia buka ayat Quran. Maka dengan niat supaya orang datang beli barang. Bukan niat memuliakan Quran. Bukan niat mengagungkan firman Allah. Niat supaya orang kata dia baik, maka orang akan masuk beli barang. Itu pun namanya merendahkan Quran. Itu pun namanya merendahkan Quran. Mempergunakan ayat Quran. Macam orang meniaga barang ni. Berilah barangan sunnah. Lepas tu tulislah hadis lah apa bala. Dengan niat untuk melakukan barang. Bukan niat untuk mengagungkan hadis tu. Dengan niat untuk melakukan barang. Bukan niat untuk mengagungkan ayat Quran tu. Ni nama dia ni. Taklah dia mengolok-olok. Tapi meringankan kemuliaan Quran tu. Kalau niat, semoga Allah Ta'ala memberikan keberkatan pada jualannya. Mudah-mudahan ianya menjadi harus. Tapi sebab nak tunjuk kata dia baik, itulah buka ayat Quran ni. Itu namanya riak. Riak tu berdosa besar. Dan jadi meremehkan Quran, merendahkan Quran. Atau berkata ia akan bahawasanya mushaf itu alat fasad. Ini alat yang merosakkan. Dan alat permainan. Atau hikayat Jibril 2. Artinya sekalian yang tersebut itu dan barang yang seumpamanya pada maknanya jadi kafir orang yang mendatang dengan dia. Ini orang yang memperbuatnya, yang berkata begitu tu jadi kafir. Maknanya orang yang mempersendakan Quran. Contohnya dalam Quran dia kata apa? Dia kata innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, ni orang-orang yang soleh itu akan diberikan piala kemenangan di hari akhirat kelak yang diisikan dengan air kafur. Maka dia pun ambil lah cawan macam ni. Kalau kau nak tu air kafur tu macam ni lah. Dia tuang. Dia pun minum. Inilah air kafur. Maka mempersendakan tu jadi kafir dia. Ya. Faham tak? Apa tak tengok kenapa nak faham? Saya tunjuk yang tak mau tengok. Itu kata faham. Betul. Yang tengok kurang. Yang mempersendakan cerita-cerita akhirat. Dulu ada satu orang pelawak kat Malaysia ni. Cerita yang kawan ni kata kat dia, kau jangan buat dosa, nanti masuk neraka. Kalau kau tak nak masuk neraka, kata kawan ni, kau buat dosa tu kau-kaunya. Jahat-jahat sungguh ni. Nanti bila malaikat dia tengok kau ni jahat sangat, dia pegang kau, dia lempar kau jauh-jauh, terlepas balik senar neraka, selamatlah kau. Allah tu. Tu mempersendakan tu. Mempersendakan malaikat, mempersendakan neraka. Itu hukumnya murtad. Wal'iyazbillah. Tu ada satu pelakon pelawak. Dia sebut lagu tu dalam lawak jenaka dia. Main-main. Ada satu lagi bermain-main dengan hukum tayamum. Kau tahu tak tayar apa yang tak pancit-pancit dia tu. Orang ni mana ada tayar tak pancit, tayar kena paku pancit lah. Dia kata ada. Tayar apa? Tayamum. Main-main dengan hukum. Dia
dengar tu macam biasa tapi tu mempersenda ke hukum syarak. Samakan tayamum dengan tayak, kata. Siapa tu? Itulah duk pelakon-pelakon filem. Ya, pelawak-pelawak, raja lawak apa tah nama. Itulah dia. Kalau dah jahil, tak nak ngaji, tak tu benda murtad, buat kerja murtad, sebarkan pula di depan orang, masuk pula dah dalam TV. Baik, habis. Mana ada saya? Dan setengah daripada umpama yang tersebut itu, yang boleh menyebabkan jadi murtad itu, berkatalah oleh seseorang itu, Quran atau kitab itu harus berbuat istinja dengan dia. Dia tak buat tapi dia kata je. Kau kata ada kertas, nak basuh punggung kau berak, kau ambil ya kertas Quran tu, koyak sikit, basuh tak apa. Kalau kita nak buang haji. Dia tak buang lagi, dia tak buat lagi, dia kata ya, dia kata. Nah, dia kata. Dia kata tu pun boleh jadi murtad. Apa atas lagi kalau memang dia buat. Sebab apa? Sebab dia menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Menghalalkan yang haram hukumnya syirik. Inilah hal kebanyakan orang awam. Dia cakap tu sebab apa? Dengan kosak menghina dan bermain-main dengan dia. Main-main dengan hukum Allah. Inilah hal kebanyakan orang awam yang sesat pada tak kala berbantah-bantah mereka itu dengan orang yang berpegang dengan nas Quran dan hadis. Atau perkataan kita atau maka mengeluar ia akan perkataan. Atau apa tu? Atau tu mudah-mudahan terlebih tu. Buat kurungan. Dan hadis atau perkataan kita atau tu buat kurungan. Maka mengeluarkan ia akan perkataan yang tersebut. Ini maka berkata ia akan perkataan yang tersebut itu. Apa itu dia? Apa? Yang menetap akan kufurnya. Mudah-mudahan yang menetap. Jadi hujah atas lawannya. Dan orang yang berlawan dengan dia yang betul tiada berani hendak ikut jawab perkataannya itu dengan hujah yang lain daripada mengkafir akan dia. Kerana takut ia jadi kafir seumpamanya. Maka diam ia. Maka dihukum akan dia Allah bicara. Ni kalah dalam berdebat. Na'udzubillah min zalik. Maksudnya apa dia? Maksudnya itu ialah apa juga perkataan-perkataan yang menghinakan Quran, menghinakan hadis, menghinakan kitab agama jika dikeluarkan sama ada kerana berbalah-balah ataupun mempersenda, menghina dan sebagainya, hukumnya adalah murtad. Wal-iyazubillah. Kita berhenti dekat dulu, kemudian katanya keempat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم يا ربينا صغارا وإن مشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.